Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran 13, iaitu sambungan kepada pelajaran 12. Pelajaran 12 kita belajar ulumul Quran, ulum Al-Quran dan kepentingannya. Pelajaran ke-13 kita akan belajar Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Maksudnya bab ni kita akan belajar berkaitan dengan Al-Quran sahaja. So bila kita sebut Al-Quran, kita kena tahu apa maksud Al-Quran. Bab 12 dah cerita maksud dari segi bahasa. Untuk Al-Quran adalah bacaan ikut pengertian bahasa. Bab sebelum ni dah ada cerita, so tak perlu nak ulang lah. Maka kita terus dari segi istilah. Al-Quran ialah kalamullah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu pengertian dari segi istilah. Bila kata pengertian istilah ni, dia kena lengkap, dia tak boleh terkurang. Bila lengkap ni, pengertian dia yang poin-poin yang kena ada dalam pengertian itu adalah iaitu kalamullah, mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, Jibril sebagai malaikat Jibril sebagai perantara, bahasa Arab, dalam bahasa Arab secara mutawatir, membacanya adalah ibadah. Itu surah dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Itu poin-poin untuk takrif dia. Kemudian apabila kita kata Al-Quran adalah kalam Allah yang mempunyai mukjizat ataupun kalamullahul mu'jiz, maka apa pula pengertian mukjizat? Mukjizat dari segi bahasa adalah berasal daripada kalimah a'jaza yang membawa maksud melemahkan. Dia bukan lemah, dia melemahkan. Al-Quran ini dia adalah melemahkan semua kitab-kitab yang lain. Bila adanya Al-Quran, dia nampak buku-buku lain semua jadi tak nampak tak hebat lah. Sebab mudahnya semua buku lain yang ada atas dunia ni, kitab-kitab lain yang ada atas dunia, ada kesilapan yang tersendiri. Maksudnya ada silap, walaupun sedikit. Tapi Al-Quran ni langsung tak ada salah dan silap. Semuanya komplit, lengkap, tak ada kesilapan sikit pun, walaupun satu baris tak ada salah. Itu Al-Quran. Pengertian dari segi istilah pula adalah mukjizat ialah perkara luar biasa, iaitu perkara khawariqul adah, yang luar biasa, yang menyalahi adat kebiasaan manusia, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada umat manusia. Rasulnya alaihi salatu wasalam, rasulnya semua rasul, bukan nabi saja. Kerana semua rasul, nabi dan rasul. Apabila kita kata mukjizat ni, perkara luar biasa ni ada banyak atas muka bumi ni. Tetapi apabila perkara luar biasa tu berlaku kepada nabi kita ataupun adalah anugerah daripada Allah anugerahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain, maka itu baru disebut sebagai mukjizat. Kalau perkara luar biasa itu kepada para ulama, kita sebut karamah. Itu antaranya lah. Poin seterusnya, Al-Quran adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi orang Arab jahiliah. Ternyata mereka lemah dan tidak mampu untuk mencabarnya, sedangkan mereka terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab serta ketinggian bahasa mereka. Maksud Al-Quran sendiri mencabar orang Arab ni untuk menulis ayat ataupun surah yang sama level ataupun sama level macam Al-Quran. Mereka tak mampu. Tunjuk hebatnya Al-Quran ni lah. Dan mukjizat ni diturunkan mengikut
kepakaran masyarakat pada zaman tu. Contoh Nabi Musa, masyarakat ketika zaman Nabi Musa, mereka pakar dalam ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa pun ada nampak macam sihir sikit. Tongkat tu jadi ular. Tapi dia bukan sihir. Dia cuma macam tu, lebih kurang macam tu lah. Contoh Nabi Isa, zaman Nabi Isa, masyarakat pakar dari sudut perubatan. Maka Nabi Isa, mukjizat dia pun macam perubatan tapi lagi hebat. Dia boleh sembuhkan penyakit-penyakit yang pada zaman tu tak ada ubat. Ataupun dia boleh hidupkan orang yang telah mati. Itu antara mukjizat Nabi Isa. Kalau mukjizat Nabi kita Muhammad pula, masyarakat zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab Quraisy, kepakaran mereka adalah bahasa. Mereka terlalu mengagung-agungkan mereka punya syair-syair mereka. Siapa yang lagi hebat syair mereka, mereka itulah orang yang lagi dipandang tinggi. Maka bila turun Al-Quran, maka Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling tinggi yang tak mampu orang Arab Quraisy sendiri untuk tulis. Itu dinamakan mukjizat. Kemudian apabila kita kata Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, maka apa pula pengertian wahyu? Wahyu adalah dari segi bahasa, kat sini ada 3 poin. Dia ada 2 poin dari segi bahasa, 1 poin dari segi istilah. Kita ikut turutan poin 1 bahasa, lepas tu 1 poin istilah, kemudian bahasa balik. Pengertian dari segi bahasa, menurut ulama, Mana' Khalil Qattan, nama seorang ulama, perkataan al-wahyu merupakan kata nama terbitan masdar daripada kalimah waha, daripada kalimah fi'il waha. Yang mana waha ini menunjukkan 2 pengertian dasar, iaitu tersembunyi dan cepat. Maksudnya ialah wahyu ini ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Dia tersembunyi secara cepat, laju, yang khusus, ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Itu adalah wahyu dari sudut bahasa, mengikut pandangan Mana' Khalil Qattan. Pandangan Mana' Khalil Al-Qattan ni, ulama. Kemudian dari segi istilah, menurut pun diambil daripada pandangan salah seorang ulama. Menurut Abdurrahman Habannakah Al-Maidani, wahyu ialah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang utusan yang menjadi pilihannya. Itu pilihan Allah lah. Allah yang memilihnya melalui perantaraan ataupun secara tersembunyi sebagai ajaran agama mengikut cara yang khusus. Itu dia adalah wahyu ini adalah kalam Allah, diturunkan kepada seorang utusan yang telah terpilih oleh Allah melalui perantaraan ataupun secara tersembunyi. Itu poin dia. Itu poin akhir dia, sebagai ajaran agama. Itulah wahyu. Itu wahyu. Kemudian kita kembali kepada pengertian wahyu dari sudut bahasa. Ini poin ketiga ni, dari sudut bahasa ni, pengertian mengikut apa yang terkandung, perkataan wahyu yang terkandung dalam Al-Quran. Apakah maksud dia? Itulah. Al-Quran menyebut wahyu ni ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Yang pertama adalah ilham. Ilham semula jadi bagi seorang manusia. Kita terus pada syarah dia. Apa maksud wahyu dari segi bahasa? Antaranya adalah ilham semula jadi bagi seseorang manusia seperti yang diberi kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Dalilnya firman Allah. Dengar sikit ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Okay.
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Maksudnya dan kami ilhamkan. Wa auhayna ataupun secara maksud sebenarnya wa auhayna dan kami telah wahyukan kepada emak Nabi Musa an ardi'ih. Supaya menyusukan dia. Kami ilham, tapi maksud kat sini bukan maksud wahyu. Tapi maksud dia kami ilhamkan. Maksudnya mak Nabi Musa dapat ilham. Walaupun ayat Quran guna perkataan wahyu. Macam itulah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah perasaan naluri. Dia adalah naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah. Pada Allah wahyukan kepada lebah. Ayat dia berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Apa? Dia punya ayat dia وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. Allah mewahyukan kepada lebah. Anittakhidhi, supaya mengambil daripada jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, buyutan, yang itu dijadikan sebagai minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Hendaklah engkau membuat sarangmu, mengambil bukit-bukit, wa minasyajari wa mimma ya'rishun, bukit-bukit dan pokok-pokok dan juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia sebagai buyuta, sebagai rumah, ataupun sarang lah. Kat sini buyut ini maksudnya sarang lebah. Maksud Allah bila kata Allah mewahyukan kepada lebah supaya bina sarang di bukit-bukit, di pokok-pokok dan di bangunan-bangunan manusia, maka bukanlah bermaksud Allah wahyukan supaya lepas tu Allah wahyukan seperti mana Allah wahyukan kepada Nabi dan lebah pun buat. Bukan, tetapi dia adalah Allah telah menciptakan tabiat lebah itu supaya bina bina sarang dekat tempat-tempat macam tu. Maksudnya kat sini auha ni maksudnya Allah ciptaan Allah mencipta tabiat haiwan itu. Itulah mudah dia. Itu penakrifan pengertian dari sudut bahasa yang kedua. Pengertian dari sudut bahasa yang ketiga adalah isyarat yang cepat melalui rumus dan kod serta simbolik kepada seseorang seperti isyarat Nabi Zakaria alaihissalam kepada kaumnya. Firman Allah, ayat dia berbunyi surah Maryam. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. Maka maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang. Bahawa Nabi Zakaria dia bukanlah maksud Nabi Zakaria memberi wahyu kepada kaumnya supaya bertasbih pagi dan petang, bukan. Tapi kat sini fa'awaha ni memberi isyarat ataupun memberi mengajar kaumnya supaya bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Itu pengertian wahyu yang ketiga mengikut pengertian dari sudut kata-kata Al-Quran lah. Pengertian yang keempat adalah bisikan, godaan dan tipu daya syaitan terhadap manusia. Ayat dia berbunyi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا.
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعل apa nama terus wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd. Yuhi ba'dhum ila ba'd. Mereka berwahyu sebahagian daripada yang lain kepada sebahagian yang lain. Ataupun cara pengertian dia, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, iaitu syaitan, manusia dan jin. Sebahagiannya membisikkan kepada yang lain kata-kata yang indah-indah susunannya untuk menipu manusia. Yang itu adalah godaan lah. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Mereka menggoda. Maksudnya katanya menggoda sebahagian kepada sebahagian lain. Menggoda manusia lah. Mereka ni menggoda manusia. Yang bermaksud yuhi ini adalah godaan. Kemudian penakrifan yang terakhir mengikut ayat Al-Quran, pengertian wahyu itu adalah perintah daripada Allah kepada para malaikatnya. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Okey, terus. Idh yuhi rabbuka ilal malah. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Iaitu apabila Allah mewahyukan kepada malaikat. Maksudnya kat sini bukan Allah berwahyu kepada malaikat, tapi Allah mengarahkan malaikat. Iaitu apa? Aku bersama kamu memberi pertolongan, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Fasabbitul ladzina amanu. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Itu perintah Allah kepada malaikat. Allah mewahyukan kepada malaikat. Itu pengertian, itu baru masuk pengertian wahyu. Itu kita dah belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian mukjizat dan pengertian wahyu. Ada 3. Pengertian wahyu ni yang paling panjang. Dia ada poin-poin je. Itu yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah ilham. Yang kedua naluri. Naluri haiwan ataupun tabiat haiwan itu sendiri. Yang ketiga isyarat. Yang keempat godaan. Yang kelima adalah perintah. Perintah Allah kepada malaikat. Yang kelima. Itu poin dia. Seterusnya masuk sejarah. Bagaimana Al-Quran dibukukan? Dia bukan Al-Quran turun-turun tu muncul pop segedebuk macam yang kita ada sekarang, bentuk Al-Quran yang kita ada sekarang. Tetapi ia berbentuk lain. Itu sejarah yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun secara beransur-ansur. Itu secara berperingkat-peringkat. Itu Al-Quran. Dia bukannya terus kedebuk macam tu. Satu buku kan muncul itu tak ada. Semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengumpulan terbahagi kepada 2 bentuk. Pada zaman Nabi ada 2 bentuk. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran dalam bentuk hafalan. Iaitu setiap ayat diturunkan akan dihafal oleh para sahabat kerana pada ketika itu bangsa Arab terkenal dengan daya ingatan yang kuat. Maksudnya pada zaman tu Al-Quran dihafal. Kemudian di sudut yang kedua adalah bentuk penulisan. Yang pertama hafalan, yang kedua penulisan. Mudahnya. Macam mana pengumpulan pembukaan Al-Quran yang dibuat. Kenapa kita kata daya ingatan mereka kuat pada zaman
Nabi tu, kerana masyarakat Arab pada zaman tu terkenal dengan ummi, masyarakat yang ummi, iaitu masyarakat yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Apabila mereka tidak tahu membaca dan menulis, mereka tak boleh nak mengingat dengan cara tulis. Maka mereka terpaksa apa-apa perkara mereka ingat, apatah lagi syair-syair yang famous. Mereka tak mampu nak tak mampu nak tulis semua syair-syair yang famous ni, maka mereka hafal. Macam itulah. Itu masyarakat Arab zaman dulu. Ambil contoh, tak tahu antum ada hidup tak zaman tu. Tapi zaman dulu, sebelum wujudnya smartphone, sebelum smartphone wujud, orang telefon guna ganggang telefon tu, public phone, telefon awam, yang antum selalu guna dekat mahad tu, kat sekolah tu, macam tu. Tapi bersepak tapi time tu bersepah ada dekat satu Malaysia public phone ni, telefon awam. Maka bila nak tekan satu-satu, semua takkan nak nak tulis semua nombor tu, nombor yang kita kumpul satu buku, tulis semua nombor-nombor yang kita nak telefon, pergi kat public phone. Kalau nak telefon dalam 5 orang, carilah satu nombor-nombor. Tak, zaman dulu kita orang Melayu dulu memang biasa menghafal nombor-nombor mak ayah, nombor telefon kawan-kawan, semua nombor kawan-kawan semua biasanya biasa kita akan hafal. Dan juga nombor nombor jiran-jiran ke ataupun satu nombor yang kita biasa telefon, biasa mesti orang tu dia akan hafal. Zaman tu, sebab zaman tu tak ada lagi smartphone yang dah save kan. Zaman sekarang call je, tekan nombor siapa nak telefon siapa. Telefon contoh telefon ayah, tekan je nombor, tekan tu ayah, tap, call terus, automatik dia akan call. Zaman tu tak ada, zaman tu kena tekan nombor satu-satu. Dia tekan nombor satu, dia akan automatik hafal. Tu zaman dulu. Bagi sebegitu juga macam zaman Nabi Muhammad ni. Mereka tak mampu nak tulis benda tu, maka mereka akan hafal. Itu kerana zaman dulu zaman Nabi ni orang kuat menghafal. Kemudian dari sudut pengumpulan dalam bentuk penulisan, tak semua, walaupun masyarakat zaman tu terkenal dengan masyarakat yang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis, tapi tak semua, ada sebahagian yang boleh membaca dan menulis. Bagi mereka yang boleh membaca dan menulis ni, Nabi sendiri lantik mereka untuk tulis ayat Quran itu sendiri. Kita baca dulu. Setiap ayat yang diturunkan, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat menghafalnya. Para sahabat menulis pada batu, kulit binatang, pelepah tamar, tulang-tulang unta dan biri-biri, serta kepingan kayu. Maksud sahabat tu tulis Al-Quran kat tempat-tempat tu. Pelepah tamar, kulit-kulit kayu, kat batu-batu. Rasulullah juga menerangkan susunan ayat serta memerintahkan hanya Al-Quran sahaja yang boleh ditulis. Maksudnya kat sini, Rasulullah sini lantik orang tulis Al-Quran, dan Rasulullah larang tulis benda yang selain daripada Al-Quran, walaupun benda tu syarah kepada Al-Quran tersebut. Rasulullah larang. Maka sahabat pada zaman tu dia membakar semua benda-benda yang, dan menghapuskanlah benda-benda penulisan-penulisan yang selain daripada Al-Quran. Rasulullah sendiri juga melantik beberapa orang sahabat untuk menulis Al-Quran yang telah diturunkan. Sahabat-sahabat yang terkenal pada zaman tu adalah, dan terkenal sebagai penulis wahyu ataupun penulis Al-Quran, ialah keempat-empat khulafa' Rashidin, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Thabit bin Qais, Sayyidina Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As, Sayyidina Amir bin Fuhairah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Amru bin Al-As, dan Sayyidina Hanzalah bin Rabi'. Semua nama-nama ni lah. Tak perlu nak hafal semua, hafal lah sikit-sikit. Macam nama-nama yang mudah, iaitu Khulafa' Rashidin, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid Al-Walid. Itu semua nama-nama yang mudah lah. Kemudian itu zaman Nabi. Kemudian terus pada zaman Khulafa' Rashidin. Khulafa' Rashidin, pengumpulan dan penulisan Al-Quran
Dia dibahagi ikut zaman. Khulafaur Rasyidin ada apa? Zaman Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kat sini kalau Al-Quran dia hanya pada zaman Osman sahaja. Tapi bila masuk zaman Nahun ada zaman Ali, tapi tak apa. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, berlaku banyak siri peperangan. Antaranya peperangan Yamamah berlaku pada 12 Hijrah. Yang mana peperangan tu telah terbunuhnya ramai penghafal Al-Quran. Ataupun mereka ni 70 orang ni digelar sebagai 70 orang qurra dalam hadis. Mereka ni dalam hadis ataupun orang sebut asar, mereka ni 70 orang telah terbunuh pada perang Yamamah. Perang lawan golongan musyrik ni. Bukan musyrik, golongan apa nama ni, orang yang mengaku nabi ni, iaitu apa, Musailamah Al-Kadzab. Pada waktu sampai 70 orang yang terbunuh. Maka apabila Sayyidina Umar melihat kejadian tersebut, maka dia pun risaulah, bahawa takut apabila semua orang yang hafal Quran semua terbunuh. Pada zaman tu dah 70 orang terbunuh. Pada zaman tu tak ramai yang menghafal Al-Quran. Sayyidina Umar sendiri dia tak hafal Quran sebenarnya. Dia tak hafal keseluruhan 30 juz Al-Quran lah, bukan langsung tak hafal. Tak menghafal seluruh 30 juz Al-Quran Sayyidina Umar. Sebab tu Sayyidina Umar bila berlaku satu isu, dia akan tanya orang yang menghafal Al-Quran. Ada tak dalam Al-Quran hukum-hukum dalam Al-Quran tentang perkara-perkara yang isu-isu yang berlaku. Kalau tak ada, baru dia kumpulkan para sahabat dan dia berijtihad lah. Dia bincang dan musyawarah dan ijtihad. Kalau ada, maka Sayyidina Umar dia ambil ayat Quran lah. Tu pada zaman Sayyidina Umar ni. Tapi ni zaman zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang perasan benda tu. Ramai penghafal Al-Quran terbunuh dalam perang Yamamah. Maka dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar dan dia memberi syadangan untuk dibukukan Al-Quran. Jadi satu buku lengkap supaya terpelihara Al-Quran tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia mula-mula dia takut, sebab dia kata benda ni Nabi tak buat. Kita takut benda ni berlaku bid'ah. Tapi Sayyidina Umar dia pujuk, dia kata takut bila kita tak buat, maka akan pupuslah, Al-Quran akan pupus dalam dunia ni. Maka setelah diteliti, maka Sayyidina Abu Bakar pun dia setuju. Maka Sayyidina Abu Bakar dia melantik Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebab Al-Quran zaman tu dia seperti macam tersebut zaman Nabi. Sahabat Nabi lantik sahabat, beberapa orang sahabat untuk sebagai penulis Al-Quran. Tapi tak semua sahabat, dia bukan tulis satu daripada surah Al-Fatihah sampai surah Nas. Dia tulis pecah-pecah. Dia Nabi lantik sahabat ni untuk salin surah ni, lantik ni maksud lantik sahabat ketika dia diturunkan, ketika Al-Quran diturunkan. Dan mana sahabat yang ada pada waktu tu yang Nabi suruh dia tulis secara macam mana kisah macam itulah. Dan maksudnya Al-Quran ditulis di pelepah tamar. Maksud dia terpecah-pecah. Ada kat pelepah tamar, ada kat kulit haiwan, ada kat kulit kayu, ada dekat batu. Maksud benda tu terpecah-pecah ayat tu. Dia bukan bergabung. Buku tu tergabung satu buku. Dan yang terkumpul satu buku hanyalah pada hafalan sebahagian sahabat. Macam tu. Maka apabila Sayyidina Zaid bin Thabit dilantik, maka dia antara apa? Dia antara Sayyidina Zaid bin Thabit, dia antara kat dalam ni apa? Dia sebagai antara penulis wahyu juga. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar melantik dia. Sebab dia antara orang yang menulis wahyu. Kemudian setelah dikumpulkan, maka setelah Zaid bin Thabit kumpulkan Al-Quran tu, maka mushaf itu tetap berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Sehinggalah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian dia berpindah milik kepada Khalifah Umar.
Dia tak silap, dia ada mushaf Al-Quran Sayyidina Abu Bakar ni, ada nama dia tapi ana lupa. Dan dia tak tulis dalam buku teks ni. Tapi bila zaman Sayyidina Umar pun simpan. Bila Umar meninggal, maka isteri Nabi pula yang menyimpannya, iaitu Sayyidatina Hafsah. Hafsah dia simpan mushaf tu. Sampai zaman Khalifah Uthman bin Affan. Apabila zaman Khalifah Uthman bin Affan, waktu tu Islam dah berkembang semakin luas sehingga ke wilayah-wilayah yang bukan orang Arab, sampai bukan orang Arab lah. Jadi mereka ni membaca Al-Quran dari sudut bagaimana Al-Quran tu sampai pada mereka. Bagaimana orang waktu berdakwah dan menyampaikan Al-Quran sebagaimana mereka baca, sebagaimana Al-Quran sampai kepada mereka. Yang mana pada waktu tu banyak qiraat, ada beza pelbagai qiraat bacaan. Dan apabila sampai ikut apa yang mereka baca, qiraat mereka yang dapat, maka apabila pergi ke tempat lain, yang mana kat tempat lain tu Quran sampai dalam bentuk qiraat lain, maka berbeza, qiraat berbeza, tak sama bacaan. Bila tak sama, maka berlaku pergaduhan lah. Orang kata ada, bukan gaduh, maksud tuduh menuduh. Orang kata ini bacaan orang sana bacaan sesat, bacaan dia lah yang betul lah. Dia maksud saling menuduh orang lain baca salah. Dan benda isu ni berlaku, dan pertikaian ni berlaku disaksikan oleh sahabat sendiri, iaitu Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Sahabat Huzaifah Al-Yamani ni, dia mensaksikan, dia mendengar pertikaian tersebut tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran ketika dalam perjalanan penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Ketika nak menakluk Armenia dan Azerbaijan, sahabat Huzaifah Al-Yamani ni, dia mendengar sahabat lain membaca Al-Quran yang berbeza, dan dia bergaduh. Macam itulah. Dan Huzaifah ni, dia ceritakan kejadian tersebut kepada Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah pada zaman tu. Maka apabila berlaku macam tu, Sayyidina Uthman bin Affan, dia membentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dan diorang perintahkan mereka semua ni. Apabila kita melihat nama-nama ni, mereka ni semua adalah apa? Zaid bin Thabit antara orang yang Sayyidina awakal lantik untuk pembukaan Al-Quran yang pertama. Dan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As ni adalah antara penulis-penulis wahyu yang lain, sahabat Nabi yang penulis wahyu yang lain. Maka Osman ni lantik mereka dan Osman lantik dan perintahkan diorang salin balik Al-Quran yang yang ada pada masa tu, tetapi mereka menyalin hanya pada qiraat bacaan bahasa Arab Quraisy. Dia tak ambil bacaan bahasa Arab lain. Sebab apa? Sebab beliau berpendapat bahawa Al-Quran diturunkan kepada masyarakat pada waktu itu, kepada masyarakat Arab Quraisy. Maka semestinya kita mengambil bacaan daripada Arab Quraisy. Bacaan lain tidak salah. Kan ada banyak pertandingan bacaan Al-Quran, taranum, berbeza, taranumnya berbeza, qiraatnya. Qiraat tu tak salah. Dan Nabi pun baca qiraat yang macam tu. Nabi baca berbeza-beza qiraat untuk memudahkan orang Arab pada zaman tu. Sebab macam mudah untuk mudah kita nampak, ambil contoh kat Malaysia. Malaysia banyak negeri, banyak lorat-lorat dia. So Nabi nak memudahkan setiap orang negeri lain-lain ni mudah baca, ataupun orang Arab pada zaman tu mudah baca. Nabi bagi Al-Quran dan bacaan-bacaan qiraat lain supaya mudah orang lain baca, orang Arab lain untuk baca Al-Quran pada masa tu.
Macam tu lah untuk kita mudah, orang Kelantan baca, orang Terengganu baca, orang Johor, orang Melaka, orang Negeri Sembilan baca, sebab semua lorat lain-lain. Jadi maka Nabi baca qiraat lain. Tetapi isu kat sini bila saling berlaku pergaduhan, sehingga ada hampir berlaku takfir mentakfir, ataupun berlaku saling tuduh menuduh sesat orang tu. Orang lain baca lain, dia terus kata orang ni baca salah. Bila berlaku isu macam tu, maka untuk menyatukan balik umat Islam, walaupun benda tu tak salah, kedua bacaan tak salah, tapi untuk menyatukan balik umat Islam pada zaman tu, maka Sayyidina Osman dia hanya menulis qiraat, satu qiraat, iaitu qiraat Arab Quraisy. Itu sudut sejarah Sayyidina Osman lah. Sejarah Khulafa' Rasyidin. Maka apa faedah pengumpulan mushaf Utsmani ni? Apabila dikumpulkan mushaf tersebut, maka digelar sebagai mushaf Utsmani, iaitu mushaf yang kita baca sekarang. Qiraat yang kita baca sekarang, pada masyarakat dunia baca sekarang, itulah qiraat secara umum, itulah qiraat dia. Dan ada Al-Quran bacaan qiraat lain, dan benda tu benda yang kena cari lah. Kena cari. Bukan tak ada, kena cari. Zaman sekarang lah. Tapi zaman tu dikumpulkan lah bacaan Quraisy. Kita terus. Dan qiraat buku-buku qiraat yang lain pada zaman Utsman dibakar. Pada benda lain dibakar, supaya hanya satu je yang dibaca. Dan tidak berlaku. Ini untuk penyatuan lah. Untuk penyatuan umat Islam pada zaman tu. Apa faedah pembukuan mushaf Utsmani? Yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang seragam. Menyeragamkan bacaan walaupun terdapat pelbagai qiraat. Tapi untuk seragamkan bacaan. Sebab tu zaman sekarang kita pergi mana-mana negara pun, orang tu baca Al-Quran tetap sama macam tu kat bunyinya. Dia berbeza bila orang tu belajar qiraat. Maksudnya selagi mana masyarakat ataupun orang muda dia tak belajar qiraat, macam itulah bentuk bacaan, dan begitu bacaan dia sama, tak ada apa-apa perubahan. Faedah yang ketiga, menjadikan surah-surah tersebut tersusun mengikut tertib sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang. Menjadikan surah-surah tersebut tersusun mengikut tertib. Itu pada zaman Khulafa' Rasyidin, dia panjang sikit. Pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah ni pendek je. Apa dia? Pada zaman Bani Umayyah, corak penulisan Al-Quran mengalami perkembangan yang baik, iaitu berlaku pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa rasmi kerajaan. Sebab itu Al-Quran Islam dah berkembang ke pelosok, keluar daripada negara Arab, tersebar keluar Arab, maka banyak penggunaan bahasa dibuat. Maksudnya tapi pada waktu tu, apabila bahasa kerajaan berlaku macam sidang parlimen berlaku, bahasa rasmi adalah bahasa Arab. Maksudnya pada waktu tu semua orang wajib belajar bahasa Arab lah. Semua orang mesti tahu bahasa Arab, walaupun orang tu bukan orang Arab. Maka kesan yang menyebabkan proses penulisan Al-Quran dilakukan dengan penambahbaikan, dengan penambahan titik dan pembaharuan tulisan yang lebih cantik dan tersusun rapi. Siapa yang pernah tengok Al-Quran zaman dulu, dia memang nampak lah, kita memang tak boleh baca dengan tak ada titik, tak ada baris. Memang kalau orang sekarang memang tak boleh baca lah. Tapi bila berlaku perkembangan, tulisan ada tulisan khot, ada titik. Pada zaman Bani Umayyah ada titik. Pada zaman Abbasiyah ada penambahan dari sudut tambah baris. Supaya orang luar pun boleh mudah baca. Kalau zaman sekarang, kalau orang Arab je boleh baca bahasa Arab. So, kalau orang yang luar macam orang Melayu, orang luar biasa bagi Al-Quran yang tak ada baris, confirm orang tak boleh baca. Maka ditambah, pada zaman Bani Abbasiyah ditambah baris. Yang mana titik dan baris ni semuanya diasaskan oleh untuk memudahkan pembacaan huruf konsonan dan vokal pada setiap kata dalam Al-Quran yang diasaskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ni
Dia ni mengasaskan Nahwu dan Sharaf ni. Dia yang menulis, yang membentuk bahasa Arab tu mengikut susunan Nahwu dan Sharaf. Dia bacaan sama, tapi yang menamakan, mewujudkan bagi adanya ilmu Nahwu Sharaf tu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan adalah arahan daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga, zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia yang mengarahkan Abul Aswad Ad-Du'ali ni ya, mewujudkan Nahwu dan Sharaf supaya baca Al-Quran tu tepat. Dan juga bahasa Arab tu sendiri adalah tepat. Sebab apa? Sebab pada waktu tu bila berkembangnya ke serata dunia Islam ni, maka bahasa jadi semakin longgar. Macam kita lah, mudahnya macam kita daripada zaman dulu, zaman Piramli, bahasa Melayu cantik. Dia tersusun, kata-katanya indah, penuh dengan makna-makna. Ada makna-makna tersurat, ada tersirat. Tapi bila zaman sekarang kita ada bahasa Melayu ni jadi macam bahasa dah baca bercampur aduk. Ada orang campur dengan bahasa Inggeris lah, ada bahasa-bahasa nama dia, bahasa hipster, bahasa hipster, bahasa budak-budak WeChat. Dia bila dah jadi macam dah celaru, bahasa Melayu dah jadi celaru macam sekarang. Sekarang ni dah macam dah ada macam perkataan-perkataan yang bukan bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka lah, tak mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka. Tu cara mudah lah. Sebab ada bercampur aduk. Dah semakin berkembang. Zaman makin berkembang, kebiasaan dia macam tu. Dan benda tu memang tak boleh nak ni lah, kita tak boleh nak lawan ataupun tak boleh nak ubah. Memang kebiasaan bila berkembang, bahasa dia akan berubah, bercampur aduk lah. Dan kita tengok sini bahasa Arab zaman sekarang berbeza, bahasa Al-Quran dengan bahasa orang Arab sekarang. Kalau kita belajar bahasa Arab mengikut bahasa Al-Quran, maka kita takkan faham bahasa Arab orang Arab di negara-negara lain. Kira kita belajar bahasa Arab, ucapan Arab negara lain, kita biasa takkan faham bahasa Al-Quran. Sebab tu orang Arab sendiri, dia tak faham Al-Quran sebenarnya. Sebahagian orang Arab, sebahagian, tak semua, sebahagian Arab yang tidak mempelajari bahasa Arab yang fusha ni, yang betul-betul bahasa Arab yang tepat, maka biasa dia orang takkan faham pun bahasa Al-Quran ni. Macam kita orang Melayu, walaupun dia orang Arab, nak kata dah berbeza. Dan benda tu lumrah kehidupan. Dia tak boleh nak elak. Jadi nak mengekalkan Al-Quran ni supaya tepat, maka diciptakan Abul Aswad Ad-Du'ali ni membuat ilmu Nahwu Sharaf ni dan membentuk titik dan baris tu. Dan terbentuklah titik dan baris ni mengikut perkembangan zaman. Kemudian kita terus ke keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab semawi yang lain. Apa keistimewaan dia? Yang pertama, Al-Quran mudah untuk dihafal oleh sesiapa sahaja berdasarkan dalil Al-Quran. Apa dalil dia? Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Tu ayat dia. Oh, salah. Terlajak. Apa ayat dia? Ni. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Betul ayat dia. Ayat surah Al-Qamar ayat 17. Itu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Maksud Allah sini yang memudahkan. Walaqad yassarna. Yassar itu mudah. Perkataan mudah. Wa yassarna al-Quran. Allah yang memudahkan. Maka dia mudah untuk dihafal. Tapi biasa siapa yang hafal Quran ni, dia akan tahu Quran ni mudah hafal. Tapi nak hafal mudah, tapi nak
bukan menghafal apa perkataan dia, lupa dah. Hmm, nak mengulang tu yang susah tu. Hafal senang. Tu nombor satu. Nombor dua, mendapat jaminan daripada Allah untuk kekal dan jaga sendiri olehnya. Tu firman Allah tadi yang sebelum tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan. Az-zikra ni adalah Al-Quran. Zikra tu salah satu nama lain bagi Al-Quran. Al-Quran ni ada banyak nama. Antaranya nama lain adalah zikra. Apa az-zikr. Dan juga kami juga yang memeliharanya. Maka dia terkekal sehingga hari kiamat. Itu Al-Quran. Dia tidak akan boleh diubah. Walaupun ada orang-orang kafir, orang-orang yang tradisi barat yang cuba untuk mengubah Al-Quran, maka secara pasti akan ada umat Islam yang sedar benda tu dan mengubah dia kembali secara asal. Dan ada beberapa kes, banyak kes sebelum ni macam tu. Ada orang kubah pasti akan benda tu akan viral. Benda tu akan viral dan dia beritahu lah ada kesalahan, ni ada kesalahan. Al-Quran ni ada salah dan diubah. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab berbanding kitab-kitab semawi yang lain. Itu firman Allah. Berfirman Allah. Firman Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu La'allakum ta'qilun. Apa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami yang menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir atau berakal, atau menggunakan akal. Apa? Kerana apa Allah SWT ta'qilun tu? Sebab apa? Bahasa Arab ni dia bahasa yang secara mudahnya bahasa Arab adalah bahasa yang paling tepat antara semua bahasa dalam dunia. Tu secara mudah adalah dia bahasa yang paling besar dan paling tepat, ataupun secara mudah setiap Al-Quran dalam Al-Quran yang ada atas dunia ni, dia banyak sangat terjemahan dia. Dia ada banyak terjemahan. Dan terjemahan dia tak dapat nak bagi terjemahan Al-Quran tu dalam semua bahasa dalam atas dunia ni, dia tak boleh nak menterjemah tepat apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab tu dia tak boleh nak terjemah tepat-tepat sebagaimana nak terjemah ke arah bahasa dia. Sama juga dengan terjemahan Melayu ni. Ada terjemahan Melayu ni dia terjemah, tapi bila kita baca terjemahan tu, kita tak boleh nak faham betul-betul. Akhirnya perlu ada kepada apa? Perlu kepada tafsir. Itu terjemah secara detail. Perlu penjelasan, perlu menjelaskan apa maksud sebenar ayat tu. Tak boleh nak terjemah secara literal. Sebab apa? Tapi Al-Quran, dia boleh guna satu perkataan bahasa Arab tu. Itulah perkataan paling tepat yang Allah nak maksudkan. Satu perkataan tu, dia adalah paling tepat. Contoh apa? Anzalna dengan nazzalna. Inna anzalna dengan nazzalna. Ni inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran dengan anzalna. Ada satu ayat Allah sebut anzalna. Ada perkataan lain Allah sebut nazalna. So apa beza dia? Dua-dua maksud dia menurunkan Al-Quran. Tapi beza dia, boleh tanya mukadimah yang belajar bahasa Arab. Dia confirm, dia dah tahu. Kau boleh tanya mukadimah. Mukadimah apa? Mukadimah Sakinah. Dia belajar bahasa Arab. Cuba tanya dia, kenapa satu perkataan sebut nazalna, kenapa satu perkataan lain sebut anzalna? Nak cerita kat sinilah. Okey, keistimewaan yang keempat. Mencakupi semua aspek yang terdapat dalam kitab-kitab semawi sebelumnya. Ayat dia apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dia. Apa dia?
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Okey. Baik dia. Mafaratuna. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran. Ini kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Mafaratuna fil kitab. Tidak meninggalkan satu pun apa yang ada dalam Quran. Maksudnya Al-Quran tu sempurna. Semua ada dalam Quran. Kita tinggal nak faham je. Apa-apa saja secara mudah. Secara mudah kita nak apa? Kalau kita ada satu masalah dan kita baca Al-Quran, secara yakinlah pasti kita akan jumpa penyelesaian masalah kita dalam Al-Quran tu. Memang biasa macam tu. Tapi kena ngaji baca lah. Tu mudah dia. Dan kita kena faham lah. Ataupun kita cari maksud terjemahan apa yang kita baca tu. Jangan kita baca sekadar baca, memang kalau tak faham memang tak ada penyelesaian lah. Itulah apa maksudnya. Maksudnya dia merangkumi semua. Kitab-kitab sebelum ni dia tak lengkap. Tapi Al-Quran ni dia lengkap. Dia lengkap dan menyeluruh. Apa? Syumul wa takamul. Itu Al-Quran. Nah, itulah juga Islam. Dia syumul wa takamul. Kemudian nombor 5, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh semua pencabarnya. Tidak mampu ditandingi oleh semua pencabarnya. Apa ayat dia? Kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Maksudnya Allah sendiri yang mencabar. Cuba datangkan sebanding dengan Al-Quran. Allah kat sini ayat ni, ayat surah Al-Isra ni Allah cabar datangkan apa? Sama dengan Al-Quran. Ada surah lain Allah cabar untuk sama dengan ayat, sama dengan surah. Datangkan satu surah yang sama. Allah cabar ada ayat yang lain, Allah cabar yang lagi sikit. Allah sebut datangkan satu ayat yang sama je. Satu je ayat. Tak perlu nak sampai surah sampai Quran. Pun orang tak mampu nak. Orang manusia sekarang tak mampu nak apa? Tak mampu nak buat. Kata ayat dia apa? Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Iaitu walaupun mereka ni sama-sama mereka membantu. Walaupun dihimpunkan manusia dan jin. Walaupun jin dan manusia bergabung nak cuba buat Al-Quran, tak mampu juga. Okey, terus kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dalam kehidupan. Ini cepat-cepat nak habis. Menjamin kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, memberi kefahaman kepada manusia bahawa kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Yang ketiga, meletakkan asas dan panduan kepada cendekiawan untuk menerokai kajian sains dan teknologi terkini berdasarkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bertepatan dengan sains
dan teknologi, bertepatan dengan fakta sains. Kalau teori-teori sains, kalau teori yang mana tiada belum ada bukti, maka boleh jadi benda tu boleh jadi ada kesalahan, ada perbezaan, ada percanggahan. Tapi yang pasti Al-Quran yang tepat. Sains tu salah. Tapi apabila kata fakta, maksud dah terbukti benda tu betul, fakta sains, maka automatik sebenarnya dia bertepatan dengan Al-Quran. Tak logik, dia tak bercanggah. Dia tak logik bercanggah. Macam itulah. Yang keempat, mempertahankan keimanan seorang Muslim supaya tetap dalam akidah yang sahih. Yang seterusnya, usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Yang pertama, individu. Mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran supaya lebih memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan dalam segenap aspek kehidupan. Yang kedua, masyarakat mengadakan program-program yang berkaitan Al-Quran seperti program menghayati Al-Quran, halaqah Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Seterusnya, mengajar anak-anak sejak kecil membaca Al-Quran dan membawa mereka mengimarahkan surau-surau dan masjid-masjid yang mengadakan kelas pengajian Al-Quran. Usaha dari sudut negara pula, mempergiatkan lagi usaha-usaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan Al-Quran melalui badan-badan kerajaan seperti JAKIM dan juga badan-badan bukan kerajaan. Yang seterusnya, memperkasakan pengajian Al-Quran melalui pendidikan di sekolah bermula dari tadika sehinggalah ke universiti. Wallahu a'lam bishawab. Tamat. Habis, kita buat apa? Kita buat latihan. Apa latihan? Ni. Nanti tinggal sekejap. Ada 5 soalan. Selesaikan 5 soalan ni. Kemudian selesailah kelas kita pada hari ini. Korang kalau nak pause, boleh pause. Wallahu a'lam bishawab. Ni sampai sini saja kelas kita. Tamat.